baca surah Kahfi. Baca surah Kahfi. Betul, saya pesan sungguh-sungguh lah, baca, jangan tinggal. Jangan tinggal. Tuan-tuan akan melihat bagaimana Allah menjaga tuan-tuan daripada fitnah. Bila tuan-tuan baca surah Kahfi, zaman celaru ni, kebenaran ni pudar. Tak apa nak, kebenaran pudar. Sebab apa? Sebab kezaliman dan kejahatan, maksiat bermaharajalela. Maka nak teropong kebenaran ni susah. Ada ubat dia, nama dia surah Kahfi. Amal dua-dua tempat tu. Allah akan pandu hati kita. Kita boleh beza benda betul dengan benda yang tak betul. Tuan-tuan boleh beza dengan mata hati di antara hak dan batil. Bila satu orang berucap, dia pemimpin ke, dia ustaz ke, dia orang pandai cakap ke, bila dia cakap, hati tuan-tuan tak selesa ataupun selesa dengan dia. Itu fadilat surah Kahfi di zaman fitnah ini. Jadi Pak Wahabi lah ni, dia mudah sangat memalsukan hadis dhaif. Ini antara ciri Wahabi. Kita akan ceramah nanti di Masjid Kuning, tajuk tu khas. Jadi rakam besar-besaran waktu tu. Sebab dia makin melampau, no? Depa duk takut lah ni, Wahabi ni dia duk risau. Wahabi ni sedang risau. Ni hak Wahabi ada tak ada? Ada pun tak apalah, biar panas biar kan. Jadi orang Wahabi ni risau bahawa lah ni banyak orang duk baca hadis dhaif. Depa risau, takut-takut orang ramai tergolong dalam hadis yang Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata, siapa yang menipu ke atas perkataan aku secara sengaja, maka dia tempah satu tempat dan neraka. Maka Pak Wahabi ni risau orang-orang hak duk guna hadis Nabi hak dhaif ni, takut-takut terambil hadis palsu, sebarkan. Depa risau. Dan mereka terlupa untuk risau bahawa hampa juga kena risau diri hampa yang mudah-mudah memalsukan hadis dhaif. Hadis dhaif ni dia masih ada kemungkinan bahawa ia adalah hadis daripada Nabi SAW. Ia memang ucapan Nabi. Apa akan jadi kalau satu hadis dhaif dia pergi sebut palsu? Tidakkah dia telah menipu perkataan Nabi SAW? Sama, masuk dalam golongan tu juga. Sebab tu jangan mudah memalsukan hadis. Ustaz Omar Muhammad Nur, saya punya kawan di Syria dulu, dia orang Indon, sekarang menetap di Singapura, pakar hadis. Memang kawan lah dulu di sana dulu, sebab dia rajin, dia sangat rajin, alim besar lah, no? Dia karang satu kitab, jangan mudah memalsukan hadis. Dia tuju kat siapa tuan? Puak ni mudah, dia dhaif je palsu, dhaif je palsu, no? Sedangkan hadis tu cara mudah nak faham, cara mudah lah orang yang tak mendalami hadis ni, cara mudah nak faham. Kalau hadis tu diriwayatkan dalam kitab, contohnya Al-Imam At-Tirmizi, ulama besar hadis, hadis tu diriwayatkan dalam kitab Al-Imam At-Tirmizi, dalam kitab Ibnu Hibban, maka hadis tu dia takkan sampai hadis palsu. Kerana mereka ni ulama besar hadis, dan hukum meriwayatkan hadis palsu adalah haram. Hukum dia haram. Hukum ni perbahasan dalam ilmu mustalah hadis. Hukum meriwayatkan hadis palsu adalah haram, dan hukum buh dalam kitab mereka ni. Imam-imam hadis ni tuan-tuan, hak 6 tu lah, Bukhari, lebih lagi lah, hak terkenal tu dah sampai tutup kitab fiqah. Hak tu elan lah. Imam Bukhari, Imam Muslim, dia sebab dah melampau sangat. Sebab tu saya sebut lah ni kan, sampai tak pergi saya pergi pelih ni kan, melampau lah, no? Saya tak boleh pergi ceramah sana lah ni. Okay, Bukhari, Muslim, kalau ikut ranking dia, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Kalau Sunan Sittah tu ranking dia. Ni kita mengaji, nah tu ranking dia. Kemudian selain daripada 6 ni, ada lagi ulama-ulama hadis yang pakar dalam bidang hadis yang mengarang kitab, antaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dikarang Sahih Ibnu Khuzaimah. Ke-8 Al-Imamul Hakim, dikarang kitab Al-Mustadrak. Ke-9 Al-Imam Ibnu Hibban, dia pun karang kitab Sahih Ibnu Hibban. Kemudian Al-Imamul Baihaqi, karang kitab Syu'abul Iman, Ad-Dalail dan sebagainya. Kemudian 11 Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia buat Musnad Imam Ahmad, 56 jilid lebih kurang, di rumah saya kan, 4 kali meja ni, 56 jilid. Yang ke-11
Tuan-tuan, mereka ni hak saya sebut tak sah ni, berapa belah nama tadi ni, kesemua kepakaran mereka adalah hadis. Termasuklah imam-imam yang 4. Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Abu Hanifatul Nu'man. Empat-empat ni tuan-tuan, ulama hadis ada kitab hadis. Bukan kata ulama fiqh saja. Imam Syafi'i ada musnad dia. Ada musnad dia. Al-Imam Abu Hanifah pun ada kitab hadis. Orang tak tahu. Ada kitab hadis. Maksudnya mereka menghafal ratusan ribu hadis. Tuan-tuan, kesemua ulama yang kepakaran dia bidang hadis ini, hukum meriwayatkan hadis palsu dalam kitab mereka adalah haram, berdosa. Dia memalsukan perkataan Rasulullah. Adapun ulama yang kepakarannya bukan bidang hadis, maka kalau dia terselit ataupun dia bukan terselit, dia memang bawa masuk dalam keadaan dia tak tahu itu adalah hadis palsu, dia memang masuk dan dia tak tahu itu adalah hadis palsu, hadis maudhu', hadis itu termasuk dalam kumpulan maudhu', maka itu dimaafkan sebab itu bukan kepakaran dia. Contoh seperti Imam Al-Ghazali, Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, itu nama penuh dia, wafat pada tahun 505 Hijrah, ulama kurun ke-6. Dia ada bukan memasukkan, dia ada memasukkan beberapa hadis, bukan beratus hadis beberapa hadis saja. Apa huraian ulama bila dalam kitab Ihya ada hadis palsu? Ulama kata itu bukan bidang dia. Itu bukan bidang dia. Maka bagi dia bukan haram hukum tu. Ke atas Imam Ghazali itu bukan haram. Sebab Imam Ghazali adalah pakar dalam bidang usul, bidang fiqh dan juga bidang falsafah Islam. Itu kepakaran dia. Itu kepakaran dia. Adapun hak orang sebut kata sampai beratus-ratus hadis palsu, itu tipu dan itu salah. Itu tipu dan salah. Dalam Ihya tercicir masuk ke dalam itu hanya tidak melebihi 10. Ni ulama hadis Syria yang beritahu. Dalam kitab Ihya ada hadis palsu tidak melebihi 10 dan ada ribuan hadis sahih dan hasan yang lain. Hak tu depa tak mau highlight. Dia duk highlight kan. Dia duk highlight hak kecil tu kan.